Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara yang saya hormati sekalian, kita sekarang berada dalam bulan Rabiul Awal 1444 Hijrah. Bulan Rabiul Awal ini dikenali juga sebagai bulan Maulid, bulan di mana kita menyambut keputeraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sempena dengan bulan ini, marilah kita merayakan atau kita menyambut keputeraan Nabi kita dengan membaca sikit keterangan-keterangan di dalam Al-Quran berhubung dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna, paling sempurna. Baginda adalah semulia-mulia Nabi dan Rasul. Kita apabila kita berselawat, ketika kita membuka majlis, selalunya kita berselawat, Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin. Ashraf ni semulia-mulia Nabi dan semulia-mulia Rasul. Nabi dan Rasul pun orang yang mulia lah. Orang yang mulia lah di kalangan manusia ni. Tak boleh tanding lah dengan Nabi dan Rasul. Tetapi Nabi kita tu yang paling mulia di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi kita lihat sikit lah. Kerana baginda ini terkenal sebelum dilahirkan lagi, bukan sahaja setelah dilahirkan, setelah dibangkitkan menjadi Rasul, tetapi sebelum kelahiran Nabi, beribu-ribu tahun sebelum kelahiran Nabi, telah pun dikenal oleh umat-umat yang terdahulu apabila Nabi-Nabi mereka menceritakan kepada mereka. Di antara yang disebut di dalam Al-Quran, bahawa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah, selesai membina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa. Di antara doanya ialah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Makna dia lebih kuranglah tuan-tuan. Rabbana, ya Tuhan kami, wa ba'ats fihim rasulam minhum. Bangkitlah ataupun engkau utuskan seorang rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada kalangan cucu cicit Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala utuskan seorang Rasul. Yang mana Rasul itu yatlu alaihim ayatika. Rasul itu akan membacakan kepada mereka, kepada pengikut-pengikutnya, ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajak kitab, mengajak Al-Quran, mengajar wahyu ilahi, wal hikmata, dan juga ilmu-ilmu yang
penuh dengan hikmah, hukum hakam, agama. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka daripada sifat syirik. Membersihkan jiwa mereka daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya Nabi Ibrahim dah doa akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Musa, kepada Nabi Musa Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat Allah Ta'ala menerangkan sifat-sifat Nabi kita dengan teliti, dengan detail, sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 146, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, ya Allah Ta'ala beri kepada kitab, iaitu kepada Nabi mereka, pada Nabi Musa alaihissalam, kitab iaitu kitab Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Anak kita kenal. Bunyi suara dia, bentuk muka dia, semua kita kenal. Macam itulah orang Yahudi pun mereka kenal anak mereka, dan mereka kenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fariqam minhum, tetapi sebahagian daripada orang Yahudi di Madinah pada masa itu, la yaktumunal haq, mereka menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu mereka sembunyi. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Dalam satu cerita, seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui, dia berhajat nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia jual kambing-kambing dia di pasar di Madinah, dia pun cari Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah sedang ziarah satu orang Yahudi, iaitu anak seorang Yahudi yang sedang sakit, nak meninggal dunia. Bapa dia tengah duk baca kitab Taurat. Ini orang Badui itu ceritalah, Arab Badui itu cerita. Bapaknya baca kitab Taurat, menghiburkan anaknya yang sedang sakit, apa semua tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Duk saat Rasulullah tanya. Adakah dalam kitab Taurat? Maknanya tanya tu, tanya nak, bukan Rasulullah tak tahu. Tanya tu nak bagi Yahudi tu mengaku. Adakah dalam kitab Taurat ni sifat-sifat aku? Dia ceritakan dalam Taurat. Orang Yahudi tu geleng kepala. Dia geleng kepala. Maknanya tak ada. Dia tak mau mengaku. Tapi anak dia yang sakit tu, ya, ada Rasulullah. Ada. Diceritakan sifat-sifat kamu dalam kitab Taurat. Kemudian anak yang sedang sakit itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa engkau ni Rasulullah. Dia pun Islam. Tak lama lepas tu dia pun meninggal dunia, dan Rasulullah memandikan dia, mengkafankan dia, dan sembahyangkan dia. Dia pun tak mengaku. Dalam satu lagi ayat Allah Ta'ala cerita dalam kitab Taurat ini, surah Al-A'raf ayat 157.
allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, iaitu orang-orang Yahudi di Madinah lah. Mereka ikut Rasul Nabi yang ummi, Nabi yang dilahirkan di Mekah. Mereka dapati sifat-sifat Nabi ni maktuban indahum, tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni maknanya Nabi Muhammad ni disebut-sebut sebelum kelahirannya lagi. Kemudian lagi satu ayat Nabi Isa alaihi salam. Allah Taala cerita dalam surah As-Saff ayat 6. Surah As-Saff ayat 6. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, Nabi Isa bin Maryam bin mak dia, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ni adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu. Aku membenarkan apa-apa yang diturunkan sebelum aku, iaitu kitab Taurat. Maknanya apa yang ada dalam kitab Taurat tu aku membenarkan. Dan aku membawa berita gembira kepada kamu dengan kedatangan seorang Rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang selepas pada aku ni, ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan datang selepas Nabi. Sebab Nabi Isa ni adalah Nabi yang akhir daripada Bani Israel. Lepas tu tak ada Nabi dah. Lebih kurang 600 tahun, 570, maka lahirlah seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa cerita kepada pengikut-pengikut dia. Tuan-tuan, itu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ibu Nabi, sebelum Nabi dilahirkan, mak Nabi Siti Aminah, dia bermimpi bahawa dari perutnya keluar cahaya yang menerangi sampai ke negeri Syam, sampai ke bandar-bandar di negeri Syam. Negeri Syam tu lah ni Damsyik, Damsyik, mana sekitar tu Palestin, Lebanon yang dekat-dekat dengan itulah. Itu dulu Syam, dulu Syam. Jadi cahaya tu keluar. Dan Rasulullah kata semua nabi-nabi bermimpi bahawa anak mereka akan jadi nabi. Kan jadi nabi. Dia termasuklah mak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.